Seterusnya, banyak fakulti dah bahagikan dalam jadual waktu dia 2 jam slot macam saya cakap tadi lah. 2 jam slot pertama fizikal, 1 jam slot yang untuk 3 kredit lah. 1 jam slot lagi dia dalam bentuk synchronous. Dia tak bagi tempat, dia hanya bagi slot sahaja. Tapi untuk yang synchronous tu cadangan masa. Sebab saya dapat punya cadangan masa saya adalah pukul 5 hingga 6. Pening kepala kita nak buat 5 hingga 6. So macam mana kita nak buat? 5 hingga 6 tu cadangan masa sahaja. Kalau kita buat online ni sebenarnya dia fleksibel. Tak semestinya kalau kita nak buat tu kita buat dalam masa 5-6. Kalau kita nak buat synchronous boleh kita buat 5-6. Kita nak buat Google Meet kan? Kita ambil lah masa tu, jangan ambil masa orang lain. 5 hingga 6 tu kita buat synchronous punya lecture. Tapi kalau kita nak buat asynchronous, dia dalam masa 1 minggu tu lah. Dalam 1 minggu tu, student kena selesaikan. Tu yang dipanggil flexibility kepada pelajar. Supaya dalam masa seminggu tu dia kena selesaikan topik yang bahagian asynchronous tadi. So saya buat macam mana? Okay, tajuk yang sama. Saya buat setiap minggu kecuali 3 minggu pertama ni saya tak buat langsung physical lecture sebab kita buat online. So kita buat macam tadi 2 jam synchronous, 15 minit buat video asynchronous. Okay. Minggu yang seterusnya, minggu ke-4 sampai minggu terakhir, minggu ke-15, kita buat dalam bentuk fizikal 2 jam. 2 jam. Kecuali minggu ada midterm exam ni, saya ambil 2 jam ni, saya buat terus test fizikal. Test fizikal kat sini. Kemudian minggu yang ni ada test, ada quiz summative. Yang ni mungkin saya kena adjust balik kat sini, tak jadi 2 lah. Mungkin dia jadi 1.5 lah kat sini kot. Nanti kita adjust lain lah. Kita adjust lain. Tak akan lari lah punya SLT lah nanti. Dia akan jadi 2.98. Bawah daripada 3, nanti kita kena adjust kat mana-mana. Contoh, kita tambah lah je kat sini, 30 minit. Boleh tak? Jadi 3. Selesai. Okay. Alright. So, saya buat video disebabkan kita ada asynchronous tu kan. So kalau macam kelas tadi pukul 5 hingga 6, saya tak nak lah buat kelas lecture synchronous dah 5 hingga 6. Student ngantuk, student penat, kita pun penat nak kena mengajar synchronous pada waktu tu. Saya lebih prefer untuk buat lecture secara asynchronous. Saya buatlah video. 1 minggu 2 video, 1 minggu 2 video, 1 minggu 2 video, 1 minggu 2 video, 1 minggu 2 video. Dalam masa yang sama saya bagi juga reading material dekat saya secara asynchronous. So saya minta dekat dia, okay, saya ada reading material ni. Reading material ni sama ada dia complement kepada video ni lah. Complement kepada video ni. Dia bersambung lah. Sebab ada bahagian yang tak perlu pun kita video kan. Ada bahagian dengan pembacaan sahaja dah memadai. Tetapi ada bahagian dalam lecture tu kita tak demo secara video ni, dia payah nak faham. So bahagian tu yang kita video kan. So dia jadi 15 tambah dengan 15 kat sini. So kalau dalam dalam teaching online yang Prof Saleh buat dulu, yang UniMap punya guideline, dia tulis kat situ satu page dia buat SLT tujuan 5 minit. So satu page tu student kena maksudnya student mengambil dalam masa 5 minit satu page A4 tu. Tapi kalau slide PowerPoint yang point kecil tu takkanlah 5 minit kot, mungkin lebih kurang daripada tu lah. So yang ni kita kena estimate lah kita punya reading material tu macam mana. So kalau macam saya letak kat sini 1 jam lah kat sini kan. Berkali dia 1. Maksudnya 1 jam tu bersama dengan 1 jam membaca tu soalan dengan 1 jam face to face lah. So kat sini saya buat 1 jam lah per kali. So saya letak je 15 minit untuk reading material kat sini. So letak. Okay. So seterusnya discussion. Part yang tak ada kosong-kosong kat sini saya buat discussion. Sebab discussion ni dia kira sebagai aktiviti. So discussion ni maksudnya kita ada two-way communication dengan pelajar. Bukannya kita yang bagi lecture, maksudnya kita bagi task dekat pelajar. Lepas tu kita masuk kat dalam kelas tu nanti kita discuss dengan pelajar.
Okey, macam mana? Sama ada dia yang present, lepas tu kita tolong, ataupun kita yang present sekejap, lepas tu kita panggil, kita buat breakout group ke, ya bergantung lah. Lepas tu pandai-pandai buat macam mana. So discussion. Kemudian quiz formatif. Quiz formatif saya buat 2 kali je. Ni contoh. 2 kali je. Awal sekali, belakang sekali quiz formatif. Kemudian H5P activity adalah 5 H5P activity. Dah cukup. Lepas tu ada tutorial secara asinkronus. Tutorial asinkronus ni dia makan banyak SLT kat sini sebab kali dengan 4. Ataupun kalau nak banyak lagi aktiviti, buat presentation. Presentation lagi banyak makan aktiviti. Dia pakai 6 kali dia 6 tinggi. So kalau kita nak tingkatkan aktiviti ni, kita tengoklah bahagian-bahagian yang kita boleh buat sikit tapi dia menghasilkan percentage yang dekat situ. Okay? So selesai untuk bahagian aktiviti. Seterusnya kita buat assessment. Assessment tadi sebiji macam tadi. Dia ada MCQ tadi, lepas tu ada assignment, tapi sini saya tambahlah presentation. Presentation, buatlah by group ke, buat 10 minit video. Synchronous, synchronous. Ni synchronous. Synchronous maksudnya dia kena present lah, kena present dalam talian. Tapi kalau payah nak present kan, banyak student ni, synchronous kan je, bagi video. Bagi video nanti kita kena tengok kemudian, kita evaluate kemudian bagi video. Ini kalau macam theoretical punya presentation, bolehlah kita buat yang kita tak perlu dalam masa yang nyata. Boleh je bahagian theoretical. Okay, so selesai. So kat sini kalau kita tengok dia punya pecahan dia adalah kita dapat 50-50 tau. 50 conventional, 50 dalam talian. So sebenarnya kita dah dapat banyak dah ni, dia punya blended dia 50-50 dah ni. Dengan hanya kita buat kita punya kursus 2+1 yang memang dalam jadual kita macam tu. 2 jam F2F, 1 jam lagi synchronous punya session. So kita sebenarnya dah dapat 50-50 blended learning. Dan kita punya bahagian yang 50%, macam saya buat tadi, kita dah pecahkan kepada 40, 34, 25. Masih lagi dalam julat. Dalam masa yang sama, PTS pun kita telah fulfill. PTS ni itulah kata, PTS ni sangat-sangat untuk senang kita fulfill. Sepatutnya 100% boleh dapat PTS ni. Tapi kita, PTS kita dah dapat, PTG pun kita dah dapat. So selesai. Ada soalan? Discussion synchronous tu macam mana? Discussion macam saya cakap tadi lah. Discussion ni, bila kita cakap pasal aktiviti, dia sepatutnya melibatkan pelajar. Maksudnya, bukan kita yang seorang. Kalau kita seorang, dia tak jadi aktiviti, dia jadi lecture. Discussion ni kita kena ada two-way communication. So kita bagilah task kat pelajar supaya bukan kita seorang yang cakap dalam 1 jam tu. Kita bagilah sebelum contoh sesi discussion tu kita bagi satu, kalau macam soalan, bagi satu soalan. Okay, you buat soalan ni, nanti kita discuss dalam grup, Google Meet 1 jam nanti. Bagilah soalan. Bagi soalan, okay. Tengah-tengah buat, dia orang kata, okay, masuk dalam discussion 1 jam. Okay, doktor, saya tak dapatlah macam mana nak buat ni. Okay, tak apa. You sepatutnya kena buat macam ni. Okay, cuba buat. Dah habis 10 minit lah. 10 minit kat situ, kita minta student tu buat kan. Buat. Okay, lepas tu kita masuk balik. Okay, dapat tak buat? Tak dapat? Okay, tak dapat kita discuss. Okay, kita patut kena buat macam ni. Habis 1 jam. Sekejap je 1 jam tu. Boleh tak? Ni, Dr. Salmi. Boleh ke buat test waktu lecture face to face? Ini mazhab lama. Ingat tak dulu mazhab lama dulu, bila kita buat contact time, dekat sini mesti cukup 3 jam. Kalau 3 kredit mesti cukup 3 jam dekat sini. Ingat tak kalau lecturer lama lah, mesti kena 2+1 dekat sini. Lepas tu kalau kita nak buat test, mesti kena buat di luar waktu kelas. Yang ni kena cukup 3 jam. Ni mazhab lama. Sebab sekarang ni yang penting dekat sini. Bila kita nak buat, bergantung kepada kita. As long as dia punya credit hour yang kat sini, mesti 3. Kita nak buat waktu kelas ke, kita nak buat luar waktu kelas ke, bergantung kepada kita. Adjust lah macam mana pun. Tapi, kalau macam saya,
Sekarang ni payah betul nak cari kelas kosong. Nak cari slot kosong yang mana student saya biasanya ada diploma intake, ada student daripada 4th year, ada student 3rd year. Nak cari tiga-tiga ni yang memang kosong waktu, malam pun diorang payah nak dapat satu waktu yang memang semua orang kosong. So nak tak nak saya terpaksa buat dalam kelas yang 2 jam tu. So saya buatlah test dalam tu. Lepas tu kalau kata tak cukup hour, saya cover lah macam-macam mana. Cover dekat tutorial dekat sini ke, buat discussion online ke, bagi video activity ke, pandai-pandai kita adjust supaya akhirnya dia akan dapat 3 jam kredit dekat akhir sekali. Gitulah. Ada soalan lain? Doktor, saya nak tanya, doktor letak teaching material dengan reading material, apa beza dia? Lepas tu nak tanya kenapa dia punya multiplier yang teaching material tu kosong atau satu? Teaching material ni kita hanya nak tahu berapa banyak material yang kita upload dalam LMS. Sebab tu dia punya perkali dia kosong. Maksudnya nota untuk setiap chapter dikategorikan sebagai teaching material kan? Ya, betul. Yang reading material ni maksudnya kita dah upload dah nota tu, tak apalah kita upload lah. Tapi kita minta dia baca. Ataupun kita ada macam contoh kita bagi website asing, suplemen kepada nota tadi. Macam contoh ada benda yang kita tak buat tapi orang lain dah buat, tapi kita tak naklah buat 2 kali. So kita bagi dekat dia, okay, ni teaching material untuk topik ini ataupun reading material. So kita minta dibaca. Dibacalah sepatutnya. Dibaca, lepas habis tu barulah kita suplementkan dengan video tadi 15 minit contoh. Boleh Boleh faham. Nak tanya lagi, kuis yang dibuat dalam kelas tapi soalan diberikan melalui LMS tu dikira assessment konvensional ataupun online assessment? Konvensional. Kita buat dalam kelas kan? Buat dalam kelas tapi soalan melalui e-learning. Boleh, kita katakan konvensional lah. Alright, okay. Terima kasih. Baik. Okay. So, ini contoh yang tak ada lab. Yang kedua tadi kan, semua yang pertama tadi tak ada lab, yang kedua ni pun tak ada lab.